lupa saudara sekalian, walau umpamanya tidak berterusan selepas Syawal, tetapi umpamanya selagi ada Syawal, tetapi saya anjurkanlah di ketika umpamanya CB ni dan tidak dapat umpamanya ziarahi dan tak ada kunjung mengunjung, tidak datang umpamanya dayung yang akan di rumah kita, lebih baik umpama selepas habis saja raya yang pertama, teruskanlah puasa Syawal kita. Dan kemudian umpamanya 6 hari nanti kemudiannya, sebagaimana Ustaz anjurkan, agar kita umpamanya menyambut hari raya bersama di dalam umpamanya satu ruang Zoom kita, dengan menunjukkan makanan-makanan masing-masing, insya-Allah. Yang diizinkan Tuhan. Baiklah saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja amalan yang mesti kita lakukan di hujung Ramadan tadi? Iaitu ada tiga amalan yang tak mesti kita lakukan di sepanjang penghujung Ramadan ni. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, pertama, lebih bersungguh-sungguh. Kalau umpamanya sudah sungguh-sungguh, lebih bersungguh, lebih serius lagi di hujung akhir Ramadan. Tidak umpamanya main-main. Biasanya umpamanya bila di akhir Ramadan aja gembira kita, begitu bersemangat dan inspirasi, mungkin kerja-kerja lain yang kita lakukan. Sebelum umpamanya Syawal, kita dah Syawal dulu. Lepas tu kita umpama memikirkan akan Ramadan yang akan meninggalkan kita ini. Itu yang lebih perlu umpamanya kita lebih bersungguh-sungguh. Tapi kita ingat umpamanya persiapan Syawal. Wahal saudara yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, kalau umpamanya kita siap dengan beberapa biskut umpamanya untuk akhirnya nanti akan menjadi membazir kerana kita tidak ada pengunjung nanti. Kita umpamanya dikuatiri tidak akan ziarah kita. Lebih bagus umpamanya siapkan umpamanya bahan-bahan kuih-muih itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada janda-janda. Ya, ini amatlah baik sekali. Lihat bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat bersungguh-sungguh pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, ya, melebihi kesungguhan baginda ni di waktu yang lain. Kalau kita lihat daripada hadis Muslim, kata silap saya hadis Muslim halaman atau nombor 1176. Maknanya Nabi itu melebihi kesungguhan baginda di waktu umpamanya yang lainnya. Lebih bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Ini dijelaskan, pernah dikatakan oleh isteri yang tercinta baginda, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, baginda mengikat sarungnya untuk menjauh bergaul dari istrinya. Maknanya tidak dekat dengan istrinya untuk bergaul. Dia menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Ini kita dapati dalam hadis Bukhari, mungkin nombor 2024, dan di hadis Muslim nombor 1174. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh bangun
anaknya, bangunkan istrinya, bangunkan keluarganya. Mudah-mudahan kita dapat berbuat demikianlah saudara-saudara sekalian, ya. Kelebihan-kelebihan ini kita perolehi kalau sekiranya umpamanya kita bangunkan anak kita bangunkan isteri kita, kebetulan umpama itu malam qadar, maka kita dapat 83 tahun ibadah kepada Allah Ta'ala, isteri kita dapat 83, kita dapat lagi plus isteri kita punya, kita dapat plus anak kita. Ya Allah, kan besar saudara sekalian. Subhanallah, satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya usaha dia yang demikian. Ini saham saudara sekalian, untuk saham kita. Maka jangan lupa umpamanya rajmaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas lagi saya nak katakan umpamanya melakukan i'tikaf. I'tikaf maksudnya berdiam di masjid beberapa waktu untuk konsisten melakukan ibadah. Konsisten. Nanti saya terangkan bagaimana. Kita tak pergi masjid, Ustaz, macam mana? Saya nak cuma contohkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung umpamanya Ramadan. Lihat contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu rangkaian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidatina Aisyah, yang berkata bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya iktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan hingga baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu isteri baginda beriktikaf setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada berterusan. Kerana apa berterusan? Kerana Nabi mendidik isterinya. Setelah Nabi wafat, isterinya terus melanjutkan umpamanya iktikaf dalam masjid. Lepas itu kalau sekiranya anda akan pergi ke Timur Tengah, ada kala umpamanya lihat kelambu di tengah masjid. Itu di antaranya orang-orang yang iktikaf dalam masjid tu. Dan ini saudara yang kita dapati dalam riwayat Imam Bukhari, tak silap saya, nombor 2026. Dan juga di dalam hadis Muslim, nombor 1172. Tapi masalah sekarang ni masjid ditutup. Masalah sekarang ni masjid ditutup. Jadi masjid yang ditutup ni, yang nak kita iktikaf dalam masjid hanyalah masjid jami' namanya. Masjid jami' maknanya iaitu yang melaksanakan akan sembahyang fardu berjamaah dan juga sembahyang Jumaat. Itu dinamakan masjid jami'. Ada masjid aja tapi tidak jami'. Kalau ada berbeza dengan masjid jami'. Kalau masjid jami' itu sembahyang umpamanya 5 kali sehari semalam. Kemudian umpamanya ada sembahyang hari Jumaat tiap minggu. Kalau surau boleh, Ustaz. Surau ni atau langgar, orang Indonesia bilang langgar, untuk salat, tapi bukan tempat umpamanya dengan makan masjid jami'. Tidak boleh beriktikaf di dalamnya. Tidak boleh beriktikaf dalamnya. Kan surau pun tutup, Ustaz. Ada surau pun tutup, masjid pun tutup, rumah lah. Rumah ni ada beberapa pendapat ulama. Boleh umpamanya rumah itu kita iktikaf jika sekiranya di ruang rumah itu, di ruang rumah kita itu dikhususkan untuk sembahyang. Dalam perkara ini untuk beriktikaf ada di antaranya yang berpendapat demikian. Kalau sekiranya anda adakan ruang, ada di antara jemaah yang adakan ruang untuk sembahyang di rumah, mini surau dikatakan. Di dalam rumah kita itu ada mini surau. Tempat mini surau itu khusus memang umpamanya untuk sembahyang kita ni. Ada ulama berpendapat boleh kita iktikaf. Kerana tempat tu sudah dijadikan tempat kita solat. Itu ada pendapat ulama. Wallahu a'lam bishawab.
Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di penghujung kita bicarakan bangunnya raihkan, umarahkan, ya, Lailatul Qadar. Minggu lepas pun saya membicarakan tentang bangunnya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. InsyaAllah antum semua tidak rasa ya, diulangkan lagi bangunnya, ya, kerana ini 3 tanda, ya, di penghujungnya, iaitu umpamanya mengumarahkan, raihkan Lailatul Qadar ni, ya. Lagi 3 hari aja saya sekat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5, ya. Saya akan membaca maknanya sajalah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bagaimana kita sudah mengetahui dan berulang-ulang diulangkan umpamanya bacaan ini. InsyaAllah umpama para jamaah dah hafal lah, ya, hafal kan. Maksudnya bahawa sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan memberi khabar gembira. Khabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, yang mengerjakan kebajikan, bahawa mereka itu mendapat pahala yang besar. Jadi Al-Quran datang memberitahu untuk gembirakan satu jalan-jalan yang lurus, yang ataupun diberi kabar gembira khususnya untuk mukmin, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mana mengerjakan kebajikan, mereka ini akan memperolehi pahala yang besar. Pahala yang besar umpamanya malam Al-Qadar, 83 tahun, 1000 bulan, 1000 umpamanya. 1000 apa saja kan? Kelebihannya kan? Oh, tu. Nah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika seseorang yang melakukan ibadah pada malam Al-Qadar ini, seolah-olah dia senantiasa beribadat selama 83 tahun. Beribadat selama 83 tahun. Saya ulangkan lagi, saudara sekalian. Mampu tak kita laksanakan yang demikian? Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita. Para jamaah yang menghidupkan malam atau Lailatul Qadar juga turut diampun dosa-dosanya yang lalu. Dosa-dosa kita yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Betul. Itu umpamanya sebagaimana umpamanya yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama shaum ramadan, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini kelebihannya. Barang siapa yang menghidupkan malam qadar itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi pagi alhamdulillah kita sama-sama pada tanggal 27 Ramadan dapat laksanakan. Macam mana cerah di pagi antum? Nak tanya ni. Bagaimana cerah di pagi antum? Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lagi satu rangkaian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidatina Aisyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ingat ni mafhumnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir Ramadan atau di hujungnya, baginda menghidupkan malam Al-Qadar itu dengan apa? Qiyam, membantu ahli keluarganya agar umpamanya dapat merebut kebaikan, mengejut umpamanya akan anaknya untuk bangun, melaksanakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini martabat yang sangat tinggi, yang mana umpama kita telah menyatakan bahawa untuk Ramadan menyinari, menghidupkan malam qadar. Apabila umpamanya berbagai
pelbagai ibadah sepanjang malam seperti memohon ampun kepada Allah Ta'ala, melakukan solat-solat sunat, membaca Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Malam pagi tadi kita tak dapat melaksanakan dengan keseluruhan saudara sekalian. Rasa umpama 4.30, 2.30 ni sampai 4.30 terlalu pendek lah saudara sekalian. Mungkin pada minggu tahun akan datang ni lepas Isyak ni. Laksanakan lepas Isyak. Lepas Isyak bukan loneng yang ada nanti. Barangkali dia subuh tak solat. Aduh, ya. Nanti dia geloneng. Walau macam mana saudara-saudara sekalian, ya, hidupkanlah. Kerana ada setengah ulama berkata malam qadar itu bukan berlaku umpama 1/3 daripada malam atau dalam sahur. Dia berlaku selepas maghrib saja sudah umpamanya malam qadar. Selepas maghrib saja sudah malam qadar dia berlaku. Kerana itu dikira ada para ulama menyatakan demikian. Ini ada vision-visionnya yang berlainan saudara sekalian. Ya. Macam mana vision yang lain itu ulama membagikan. Sejak daripada maghrib dia dah mulai. Tak payah umpamanya pukul 3 pagi, 4 pagi. Ya. Tak kena jaga. Martabat ni saya ulangkan lagi sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Kalau kita mampu umpamanya laksanakan solat sunnah. Kalau sekiranya tak mampu solat sunnah kerana ada hutang-hutangnya, solat seumpamanya ganti qada hutang. Baca Quran seberapa yang terberapa oleh kita. Mungkin kalau umpamanya kita rasa sedih, orang lain umpamanya kasih khatam Quran, tidak mengapa. Ada di antara ulama yang menyatakan kalau sekiranya kita baca umpamanya Quran dengan penterjemahannya lebih baik daripada kita baca saja begitu. Dengan tamat tapi tak tahu mana. Walaupun kita tak khatam di bulan Ramadan, tapi kita dapat kelebihan yang sangat banyak kerana memahami apa yang kita baca. Jadi kita kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita cuma tahu mana dia. Ya kan? Itu lebih baik kata para ulama. Ada rasa umpamanya kita rasa pilu, sedih. Ada orang baca umpamanya ayat yang panjang-panjang tak ada lah. Kan? Rasa mestinya. Faham ya? Asalkan kita baca umpama mana ayat saja. Kerana ada kala umpamanya tidak kita mempunyai kemampuan. Takkan Allah Subhanahu Taala tolak bacaan-bacaan kita. Faham ya? Apatah lagi kalau kita jadi iman, kita baca-baca panjang-panjang yang kat belakang tu sedih. Kerana tak boleh berdiri, umpamanya letih, umpamanya orang tua, kanak-kanak, umpamanya kita nak lihat macam itu. Lepas tu zaman Nabi, kalau Nabi umpama nak kerjakan sembahyang, tengok umpama di belakang, tengok kanan, kiri, tengok ada orang tua ke kanak-kanak ke apa. Satu peristiwa berlaku umpamanya ada Nabi sedang sembahyang, kemudian ada anak-anaknya menangis, ibunya, ini mengganggu ibunya. Nabi umpamanya pendekkan bacaan. Ya, pendekkan bacaan. Ini menunjukkan kehebatannya dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan rasa sedih lah. Kalau kita ulang-ulangkan inna anzalnahu fi lailatul qadr ayat yang pertama ayat wallahu ahad, janganlah risau. Kerana kita tidak boleh memperlecehkan ayat-ayat Quran. Walaupun inna atainakal kautsar, kita nak kena lihat ayat-ayat itu diturunkan kepada siapa. Faham ya? Banyak kelebihan ayat itu. Apatah lagi kalau kita baca Quran ulang-ulang sampai 3 kali, pahalanya seperti umpamanya kita baca Quran 30 juz. Orang baca Quran kita dapat pahala tapi tak tamat baca Quran, tapi pahala kita perolehi. Itulah martabat dia, tingkatan yang diberi
diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silap saya ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dengan disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikannya dalam cakap hadis Nabi, siapa menghayati malam atau Lailatul Qadar dengan mengerjakan solat dan berbagai jenis ibadat yang lain, sedangkan ia beriman dan mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis ni selalu saya ulang-ulangkan di markas seraskan bila musim Ramadan. Man qama Ramadan iman, man qama, hidupkan tu. Ini daripada An Abi Hurairah radhiyallahu an. Kalau kita hidupkan man qama shaum Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tapi dalam satu riwayat saya ingat wa ma ta'akhir, dosanya akan datang. Dosa dulu pun diampunkan oleh Allah Ta'ala, dosa akan datang pun dia akan diampunkan. Masya Allah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita dapat kelebihannya. Baik, tanda-tanda malam Al-Qadar itu kita dah perhatikan macam mana tandanya. InsyaAllah lah kita orang-orang yang awam ni yang mengharapkan pahamnya tanda-tanda ni agar dapat menghiburkan jiwa kita. Tentulah ibadat Allah tidak mengharapkan sesuatu daripadanya, hanya kurniaan Allah Ta'ala. Tapi inspirasi ini diberikan oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang awam, kalau orang sedekah kepada kita, umpamanya ambil aja sedekah itu sebagai inspirasi. Oh, kita dah ada duit baru, tak apalah dikasih pada kita, kita boleh kasih pada orang lain kalau kita tak mahu kan ya. Faham je? Tapi Allah ni kasih kepada kita ni agar umpama kita disuruh rebut untuk cari malam Al-Qadar. Mana ni satu perintah ya, nak mengharapkan dapat yang demikian. Sebagai umpama kita dapat kelebihan-kelebihannya ya, agar dapat motivasi bagi diri kita untuk meneruskan ya. Dan malam Qadar itu umpamanya dicerita dengan panjang lebar dalam umpamanya tazkirah saya minggu lepas ya. Ada lagi satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghujung Ramadan kita ni, siapa yang hilang malam Qadar, mana kehilangannya ditinggalkan. Dia tidak mahu berusaha, hanya dilepaskan saja. Tak mengapalah, malam Qadar tu saya pernah ikuti dengan Ustaz Rifai dulu ke Al-Wehda. Zoom ni susah sangat lah, tak ada kontak lah, tak rasa lah, faham ya? Tak perlulah. Hal ini kan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya anda pergi ke sana dengan ramai orang, umpamanya baru bersemangat, itu riak namanya. Ibadah itu adalah kena riak kerana manusia, kerana banyak orang. Kalau umpamanya tak ada orang, kita tak mahu umpamanya melaksanakannya. Itu riak namanya. Jadi kita nak laksanakan walau ada orang pun tak ada orang umpamanya. Jadi kita datang masjid hanya bukan kerana orang, bukan kerana ramai, tetapi hendak merebut apa yang Allah bagi dan kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita ada rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga bangun malamnya bukan hanya kerana Ramadan saja. Ramadan tu masih makhluk Allah, ya, tetapi hari-hari juga boleh qiyam. Hari-hari pun tiap-tiap malam, pagi, tiap-tiap malam boleh qiyam. Baik, saya ulangkan lagi saudara sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda, siapa yang kehilangan malam Qadar, sesungguhnya dia kehilangan semua perkara itu. Maknanya dia tidak akan dapat lagi, kecuali orang yang telah diharamkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat petunjuk. Itu yang
Jadi kalau sekiranya umpamanya kita di kalangan orang yang diharamkan ke, auzubillah min dzalik. Faham ya? Hanya orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu orang yang tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan salat, minum arak, berjudi. Tetapi kita bukan daripada golongan demikian, tetapi kita biarkan malam Al-Qadar itu berlalu hingga akhirnya tak kita rebut. Allah taburkan permata-permata itu untuk kita diamkan, kita tak mau rebut. Alangkah ruginya, saudara sekalian. Dan ini, saudara sekalian, anda boleh dapat daripada hadis riwayat Ibnu Majah. Saya rasa jangan kita terjadi orang-orang yang demikian. Ya. Semoga, saudara sekalian, kita dapat memperoleh kebaikan. Dan di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tak sempat mungkin kita nak membicarakan tentang hari raya, persiapan untuk Syawal. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila saja faham takbir bergema untuk Syawal, kita mandi hari raya. Mula saja dengar mandi hari raya. Dan habis hari raya ni ketika umpamanya fajar menyingsing subuh, sembahyang hari raya. Apabila sampai hari raya dah tak ada sunat di mandi. Jadi mandilah, sunat mandi. Ustaz, saya umpama tak pergi sembahyang hari raya. Macam mana ni tak pergi semajid? Tak apa. Kita mendengar umpamanya Syawal esok, mandi aje lah. Tak pergi masjid, tak apa. Tapi kita tunggu umpamanya untuk mengerjakan sembahyang bersama dengan keluarga, suami jadi imam. Lepas tu kita dengar khutbah daripada Ustaz Nasrullah. Amin. Jadi itulah. Baiklah, walau macam mana sudah sekian macam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya boleh umpamanya ziarah ke masjid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan makan dah. Makan untuk umpamanya menerangkan kepada kita bahawa Ramadan sudah tamat. Jauh saya rasa tak sedap lah, saya dah rasa puasa. Tak, sunnah. Nabi kata sunnah Nabi itu. Jadi kita mesti makan membatalkan bahawasanya kita tak puasa pagi ni. Tadi. Kecuali umpamanya Idul Adha. Tak makan dulu tak apa. Jadi makan dahulu. Sikit jadi. Minum air pun, kopi pun jadilah. Asal pun kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi tu. Kalau sekiranya ada masjid, kita berangkat jalan yang jauh. Jalan jauh. Balik tak jalan yang sama. Itu cara dia. Itulah macam mana saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam raya tu hidupkanlah kita dengan bertakbir. InsyaAllah kita akan adakan takbir raya di Zoom Al-Bustan. Bukan di Markas Al-Bustan, tapi di Zoom Al-Bustan. Takbir kita di Zoom Al-Bustan. Ingat, jangan awak pergi ke Markas Al-Bustan. Yang masuk dalam Zoom Al-Bustan, InsyaAllah kita takbir malam raya bersama-sama. Yalah. Siapa nak mula 1, 2, pulanglah. Takbir bersama-sama, InsyaAllah ada. Dan hidupkan malam raya tu. Macam mana hidupkannya? Banyak berzikir, banyak tasbih, walaupun buat kuih. Ya. Walaupun buat kuih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun kita tengah buat Allah, pasang langsir, pasang klip-klip, rumah
isi daun, klip-klip. Kita pasang klip-klip. Sambil kita bersihkan kipas angin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam raya tu, kerana ada hadis Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang menghidupkan malam raya, maka hatinya tidak akan mati. Jikalau umpamanya orang-orang yang mati hati, maknanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risawatun wa lahum adzabun adzim. Ini kalau orang dah dicap oleh Allah Ta'ala mati hati, ya Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dengar. Wa ala absarihim, mata pun tak mau tengok. Tempatnya apa? Tempat besi buruk aja, leburkan di besi buruk. Tempatnya tempat api neraka. Jadi hidup, mudah-mudahan kita bermohon pada Allah Ta'ala hidup. Hidup umpamanya, bila sampai umpamanya pagi. Pagi pun tak kalang kabut pergi markas kan, sedih-sedih kan. Balik ke rumah je. Faham ya? Boleh lambat pun boleh. Ya, nak ikut sama-sama umpamanya pun boleh. Terpulang lagi. Itu saja yang boleh saya sampaikan, ya, agar umpamanya rasa ingin minta lagi. Kalau ada orang yang sedap rasa pikir hari, ya, kalau makan kan rasa sedap tu nak minta lagi kan, saudara sekalian. Kalau tak sedap umpamanya apa yang sampai, jangan dengar lagi. Faham ya? Jangan dengar. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, mereka gemetar. Bila diterangkan tentang umpamanya kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatinya berdegup, gemetar dan menitiskan air mata. Itu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ceritakan perkara yang sama je, sama saja, perkara ini mestilah berulang. Sebab itu berulang tahun kita zakat, berulang tahun kita bayar fitrah, berulang tahun kita sembahyang hari raya. Dan berulang pada hari, berulang kita sembahyang. Memang kehidupan kita ni berulang, selalu dites. Selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah uji kita ni, kita lulus. InsyaAllah. Ujian ni sampai umpamanya kalimah la ilaha illallah yang terakhir. Diuji sampai kalimah la ilaha illallah yang terakhir bagi kita. Itu ujian tu. Mudah-mudahan kita lulus ujian ni. Ya, sampai sini sajalah. Terima kasih atas mendengar. Terima kasih atas pasang telinganya. Ya. Terima kasih atas bersamaan. Dan tak muncul lagi nanti di Zoom untuk saya tazkirah. Ya, kita akan menunggu umpamanya takbir hari raya dan sembahyang hari raya, insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz Razak pun ada rancangan untuk perjumpaan hari raya, perjumpaan hari raya di Zoom Al-Bustan. Ingat tu, perjumpaan hari raya bukan di markas Al-Bustan. Perjumpaan hari raya di Zoom Al-Bustan. Takbir hari raya di Zoom Al-Bustan. Ya. Saya pun rindu kan di markas kan, sekali-sekala saya turun di markas dan balik. Walaupun masuk di markas tetap cek suhu berapa, polis, faham ya, sanitizer juga, baru balik. Itu kewajipan kita. Masuk markas tetap. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, ya, antum semua dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bersyukur